أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, tadi kita telah mulakan membincangkan tentang struktur umum surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk adalah surah yang pertama dalam grup surah yang ketujuh yang telah kita sebut tadi. Surah Al-Mulk, tema utama dia adalah seperti mana surah-surah dalam kumpulan grup yang kumpulan 7 ni. Begitu juga tema besar Al-Quran Al-Karim ni adalah ajakan ataupun Al-Quran ni adalah berisi bahan yang disampaikan oleh Rasul Allah Subhanahu Wa Taala, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada manusia. Jadi latar belakang kepada penyampaian Rasul ini adalah dakwah, dakwah dia kepada kaumnya. Begitu juga Al-Quran juga mencatatkan kisah-kisah dakwah, proses ataupun dakwah yang berjalan daripada zaman Rasul-Rasul yang terdahulu, yang menjadi pengajaran yang iktibar kepada umat yang didepani oleh Rasulullah SAW, Muhammad SAW, dan seluruh isi Al-Quran ini kita akan dapati bahawa Rasul-Rasul ni mengajak kepada pembetulan ataupun pengislahan, memperbaiki hubungan manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, terutamanya dalam 3 perkara kan. Jadi kedatangan Rasul-Rasul ni adalah untuk membetulkan jalan hidup manusia setelah manusia ni melencong ataupun tersesat daripada arahan atau perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dalam khususnya dalam 3 perkara yang besar ni kan. Sama ada dia dalam masalah tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun dalam masalah risalah, syariat dan juga wahyu Allah Subhanahu Wa Taala ni, termasuk dalam konteks risalah, ataupun penyelewengan juga di dalam menolak Rasul-Rasul ni, menolak ataupun mendustakan amaran peringatan yang dibawa oleh Rasul-Rasul ni, yang membawa kepada satu ancaman juga bila mereka mendustakan hari pembalasan, akan adanya hari pembalasan, tidak yakin dengan adanya hari pembalasan ini, malah memandang remeh, memandang rendah, tak bagi perhatian, dan tidak juga sebab tidak, daripada keadaan tidak yakin kepada hari pembalasan tu, maka mereka juga telah hidup dengan membelakangkan prinsip-prinsip besar yang menjadi asas kepada mereka-mereka yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Faman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Maka bila takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala akibat daripada ancaman datangnya hari pembalasan ni, maka nahan nafsa 'anil hawa. Seorang manusia, seorang hamba itu akan
menahan diri dia, kan, daripada terpengaruh dengan hawa ataupun nafsu, kan. Jadi ini adalah tema utama yang dipaparkan dalam seluruh isi Al-Quran, kan. Cuma ada 3 penekanan atau hujah-hujah yang berbeza yang diketengahkan dalam setiap surah-surah yang kita baca ni, kan. Jadi surah grup sekali lagi, grup yang ke-7 ni melontarkan hujah-hujah yang berkaitan dengan benarnya hari pembalasan yang akan datang ni, dan juga hujah-hujah peringatan juga kepada amaran kepada siapa yang mendustakan hari balasan, datang hari pembalasan ni, maka mereka pasti akan ditimpa hukuman ataupun azab Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada azab di dunia ni ataupun azab di akhirat. Itu tema besar dia yang kita akan baca berulang-ulang di dalam khususnya grup surah yang ke-7 ni, kan. Grup yang ke-7 ni daripada surah 67 surah Al-Mulk ni sampailah surah An-Nas, kan. InsyaAllah surah Al-Mulk ni kita telah bincangkan dulu kat sini, cuba kita ulang balik, kan, kepada yang masih lagi tak mengikuti ni khususnya, kan. So surah Al-Mulk ni yang kita mula insyaAllah setelah kita tengok tadi ada 8 blok isi besar dia. Kita telah pergi secara ringkas seperti tadi. Kita tengok secara sekali lalu walk through ayat-ayat yang berisi yang merupakan ayat-ayat di dalam surah Al-Mulk, kan. So Allah SWT mulakan surah ni, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayat 1 hingga ayat 5 ni, blok yang pertama ni ialah ajakan Allah Subhanahu Wa Taala supaya manusia memerhati dengan mendalam ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya ciptaan yang besar, ciptaan yang besar-besar yang Allah Subhanahu Wa Taala telah cipta ni, kan. Yang besar ciptaan ni adalah langit dan seluruh alam semesta yang ada, termasuk di dalam isi langit, kan. Jadi ada 2 perkara yang berkaitan dengan manusia ni. Ada 2 benda besar kita katakan tadi, kan. Satu bumi, satu lagi langit, kan. Seluruh langit ni, seluruh isi selain daripada bumi ni adalah merupakan langit, kan. Masuk dalam langit ni, dan dia adalah sebenarnya digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai atap, kan. Atap, kan, yang menutup manusia di atas bumi ni, kan. Jadi sebab bumi ni bulat, maka atap yang menutup bumi ni juga bulat. Dia mengelilingi keseluruhan. Di mana saja kita berjalan di atas muka bumi ni, kita akan nampak atap, kan, yang seolah-olah atap bangunan rumah kita, kan, yang berada di atas kepala kita, kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengajak kita untuk melihat langit ni, kan. Tengok langit ni supaya manusia bila dia tengok langit ni, dia akan mengetahui, kan, bahawa langit ni tidak dicipta sambil lewa saja. Allah Subhanahu Wa Taala cipta dia dengan ciptaan yang sebaik-baiknya, kan. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang menguasai semua kerajaan, al-mulk. Segala apa saja yang ada berkaitan dengan kekuasaan, kan, adalah di dalam penguasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik kekuasaan di bumi, kekuasaan di langit, di mana-mana saja, kan, sebab di langit ni sekali Allah Subhanahu Wa Taala akan ceritakan
yang cuba untuk menguasai langit ni kan, jin kan. Tapi Allah SWT juga menguasai jin ni kan. Kita akan baca dalam ayat ni kan. Begitu juga di bumi ni, manusia-manusia yang cuba untuk mendefinisikan batas kekuasaan dia, Allah SWT ingatkan juga bahawa Allah lah yang menguasai semua ni kan. Dan Allah SWT Maha Kuasa di atas segala sesuatu. Jadi Allah kata tabaraka. Tabaraka ni dia di dalam surah ni dia adalah kalimat ataupun istilah yang penting yang menjadi asas kepada perbincangan sampailah hujung surah ni. Ada dua unsur penting dalam tabaraka ni. Tabaraka ni dia meliputi satu makna Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pengasih dan satu lagi Maha Perkasa. Al-Azizul Ghafur. Dalam ayat yang seterusnya Allah kata allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dengan kekuasaan ini mencipta mati dan mencipta hidup. Khalaqal mauta wal hayata. Dia tak sebut hidup dulu kemudian mati kan. Allah tak kata Allah cipta hidup dulu yang mati, kemudian mati. Kenapa? Sebab manusia memang mati dulu kan. Jadi khalaqal mauta, Allah menciptakan mati, wal hayata, dan juga cipta hidup ni kan. Kemudian pasal apa Allah cipta ni? Jadi Allah SWT cipta mati dan kehidupan